Jadi sebab orang anti hadis ni, salah satu fahaman dia kira Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kerja dia bawa Quran. Hak lain tu tidak, tak termasuk dalam hak wajib. Itu hak wajib kita ikut. Mana semaya ke apa tu dak lah. Bahaya tu. Bahaya besar. Tak boleh. Maknanya hadis ni tak dapat tidak. Tak dapat tidak. Kalau tidak kita tak tahu semaya, tak tahu nak zakat lagu mana, tak tahu nak haji lagu mana. Sebab dalam Quran sebut gitu. Secara umum gitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam lah buatnya. Maka kita tahu daripada situ. Dan dia ajar tu, hak tu sebahagian daripada agama juga, tak boleh pisah. Dan orang yang tolak hadis ni akhir-akhirnya dia akan tolak Quran juga situ lagi. Cuma boleh jadi kalau dia nafi, dia tidak sedar lagi lah tu. Gitu lah. Dia tak khabar lagi. Hak sebenarnya dia akan pergi situ. Tak lagi. Lepas pada tu hadis hak ni pula. Imam Abu Daud nak mari hadis ni. Abdul Rahman bin Shibl. Dalam sanad dia tu Imam Abu Daud nak mari dua sanad. Dia ada maksud dia. Abu Walid At-Tayalisi qala hadatsana Laits an Yazid bin Abi Habib an Ja'far bin Al-Hakam. Tu dia nak pusing, berhenti sekat tu. Tu sah sanad. Sanad lain pula. Tengok sanad lain pula. Gapo dia? Hadatsana Qutaibah. Jadi tu guru kepada Imam Abu Daud lah tu. Jadi Imam Abu Daud ambil daripada dua orang tu, Abu Walid Qutaibah. Seorang lagi. Jadi Abu Walid At-Tayalisi ambil daripada Laits juga. Qutaibah ni pun ambil daripada Laits juga. Apa yang Imam Abu Daud tak capur sekali lalu ni? Ataupun dah serupa, buat mari buat ke dia. Pada ada dia nak ayat benda lain. Sebab boleh dikatakan kitab-kitab hadis ni dia mesti ada cerita faedah isnadiyah dia tu. Dari segi ilmu isnad tu dia akan cerita. Abu Daud kau Tirmizi kau apa kau dia mesti ada. Ajar kita faham sanad itu. Apa faedah kepentingan sanad itu. Macam di sini cuba kita perhati. Haddatsana Laits an Ja'far bin Abdullah Al-Ansari. Tadi an Ja'far bin Al-Hakam. Laits tidak ambil terus daripada Ja'far bin Hakam, tapi ada seorang tengah dia, Yazid bin Abi Habib. Riwayat Qutaibah daripada Laits, daripada Ja'far, tak ada tengah. Tu beza dia. Beza dia. Yang kedua bezanya Ja'far bin Hakam tadi dalam riwayat Abu Walid. Ni Ja'far bin Abdullah. Orang lain kau ni. Orang tula. Cuma Hakam itu Ja'far bin Abdullah bin Hakam. Hakam tu tok dia. Jadi kunyah tu pakai nama tok tu. Hakam tu, bukan nama ayah. Sebab orang Arab dia boleh guna, memang dia guna Ja'far bin Hakam. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Hanbal tu bukan ayah dia, tok dia. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Tu Muhammad ayah dia je. Hanbal tu tok dia. Supaya juga di sini Ja'far bin Hakam. Hakam tu tok. Boleh lagu tu. Imam Abu Daud nak cerita, jangan kita keliru, jangan kita kata salah pula. Dah, tidak salah. Ni. Lepas tu siapa dia? Orang lain kan ni, kalau kita jumpa tempat lain pula Ja'far bin Abdullah. Dah, orang tula. Abdullah ni ayah dia. Dia ada tambah pula dari sini Ansari. Itu ada tambah. Tadi tak ada. Itu faedah dia. Mana kita tahu dia ni keturunan mana? Boleh tahu. Itu faedahnya. An Tamim bin Mahmud an Abdurrahman bin Shibl. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada patukan gagak. Yakni seseorang itu bersembahyang dengan sujud seperti gagak patuk makanan dia. Cepatlah, sembahyanglah patuk makanan, cepat. Dia larang. Dan iftirashi sabr, dia larang. Mana hamparkan kita semasa sujud ni, ini semasa sujud lakon. Sujud itu jangan ni siku ni rapat ke lantai tu, jangan. Kena angkat siku. Itu mana iftirah. Sebab sabuk binatang buah dia duduk tu, siku dia ni rapat. Rapat gitu. Jangan buat lagu.
Sebab sembahyang ni diajarkan kepada kita tidak serupa satunya dengan binatang. Nak tunjuk manusia ni dalam merendahkan diri kepada Tuhan dalam keadaan paling sempurna sebagai manusia, bukan sebagai binatang. So, yang keduanya tidak serupa dengan syaitan. Sebab tu cekok pinggan tak boleh. Sebab syaitan dia cekok pinggan. Lepas tu tak boleh kita cekok pinggan kau. Dah, itu bab lain tu. Dalam semayang tu cekok pinggan. Kalau kita lengok tak apa. Ni syaitan tu sebab cekok pinggan tu dia bukan kerana nak apa ni, nak rehat saja. Ada juga orang yang jenis agah kan. Dia jenis cekok pinggan supaya orang nak gocoh ke tak. Dia cekok pinggan juga. Makna sombong. Lagu tu tak sah juga. Semua binatang tak sah, serupa syaitan tak sah juga, dan serupa orang sombong tak sah juga, tak ada juga, dan menampakkan kemalasan, kelesuan tak boleh juga. Misalnya nyanda kau rehat, aspo rehat, tak boleh. Dia biar nampak cergas. Jangan serupa binatang, jangan serupa. Itulah yang kita dapati dalam hadis ni. Dia larang gini-gini, kita mesti dapati hak ni pasal serupa dengan ni, hak ni pasal serupa dengan ni, gitulah. Yang ketiganya yang dilarangnya, seseorang itu mengambil tempat yang sebagai tempat yang tetap di dalam masjid, sebagaimana unta mengambil tempat untuknya. Jadi unta ni pun kalau dia duduk situ, dia ke situ. Kalau dalam kandang dia tu duduk situ. Nabi SAW larang kalau dalam masjid jangan kita buat lagu tu. Sebab apa? Masjid ni serupa lah mana-mana. Dia akan menjadi saksi belaka kepada kita. So kalau kita ambil setempat, mana pahala satu tempat tu je lah. Satu tempat tu lah yang menyaksikan apa ni untuk kita je. Tempat lain tak. Sedangkan semua masjid serupa lah, mana-mana tempat pun. Terutama untuk kita sembahyang sunat lah. Untuk kita sembahyang sunat kan, mana-mana tak apa, luar pun tak apa. Tapi kalau kita sembahyang jemaah tu lain cerita. Tu apa ni, rakaat yang pertama lebih afdal itu memanglah. Satu maknanya begitu. Yang kedua makna dia ambil tempat tu, apabila dia ambil tempat gitu, dia jadi mudah. Mudah, jadi biasa. Apabila jadi biasa, tak ada lah susah dia. Tak ada susah, tak ada berat. Jadi tidak berat dalam ibadat ni Nabi SAW tak beri. Jadi kebiasaan. Supaya puasa. Sebab tu dia larang puasa saumud dahr, puasa sama-sama. Sebab kita tak akan berasa letih, dah muka biasa dah. Ni kalau kita biasa dengan tempat tu, kita rasa selesa tempat tu. Tak sih. Mana-mana pun mungkin tempat garai sikit kau, kita kata batu dia tu tidak rata lah, tempat tidak ada kapet kau, betul lah kita tu situ. Tidak kata kita ambil tempat khusus. Ni tempat suci. Tempat mana? Janganlah. Itu dua. Makna yang kedua. Yang ketiganya makna dianya iaitu takut sombong. Nampak riak, untuk menunjukkan kita ni ahli ibadat. Tengok situ nak tahu ada sombong situ. Gitu. Jadi seseolahnya tarik perhatian orang. Biar orang tengok dia ada sombong situ. Situ. Tak boleh lagu tu. Sebab bila kita nak ibadat, jangan ada benda riak, benda gitu gini, jangan. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, apabila kita khususkan satu tempat untuk kita, jadi seseolahnya milik kita. Sedangkan mana ada dalam masjid ni khusus untuk kita. Mana-mana pun tak apa. Siapa dia orang pergi dulu, boleh dia lah, walaupun kita biasa duduk situ. Jangan kita sampai marah kat orang. Jangan kita. Jadi berasa macam tempat kita. Jadi kalau orang pergi situ, mungkin kita tolak dia kok. Jangan siapa lagi. Sebab apa? Tidak ada tempat yang khusus bagi siapa-siapa pun dalam masjid ni. Sebab masjid ni umum, untuk semua. Untuk semua. Tidak ada pilih-pilih kasih ke apa, tak ada lah. Yang keempat. Yang kelimanya makna dia di sini Nabi SAW larang, jangan buat masjid tu sebagai watannya. Yuwattina, watan daripada watan, buat negeri dia, buat tempat tinggal dia, tak ada rumah dia, pakai duduk situ. Jangan lagu tu. Sebab masjid ni bukan tempat nak duduk lagu tu. Apabila kita ni nak duduk tetap, macam-macam lah boleh berlaku. Kita boleh berjunuk, kita mungkin
Kicik kau kita kata dah.